Jadi jika saudara ingat, kita pernah royak dulu mari dah, iaitu ayat kata tidak akan masuk dalam syurga Allah melainkan kita ni bersih daripada dua perkara. Dua perkara tu ialah daripada syirik dan daripada dosa. Maka siapa-siapa yang ada dosa, orang panggil dia tak akan masuk syurga, melainkan dimaaf, diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ni sebagaimana saya kata ni, kita tidak ada siapa yang sunyi daripada dosa. Kita ada dosa belaka sebab kita ni anak cucu Nabi Adam. Maka anak cucu Nabi Adam, semua anak cucu Nabi Adam yang bukan Nabi ni dah tak sunyi, tak selamat daripada dosa. Maka tak kalau kita yakin dengan sepenuh-penuhnya kata kita ni ada kesalahan, kita ada dosa, dan kita ni duk lari-lari daripada api neraka, seksa neraka, dan duk lobo-lobo, duk tomok-tomok nak masuk syurga, dapat nikmat yang bahagia. Tapi dalam masa yang sama kita penuh yakin kata kita ni ada dosa. Maka orang yang ada dosa tak selamat daripada api neraka. Sebab tu tak dapat tidak, kita kena bersih daripada dosa. Maka cara yang buat kita ni bersih daripada dosa ialah dengan dua perkara. Hak besar-besar. Padahal maghfirah ni dia bukan dua perkara ni dak, dengan sebab benda lain dapat lagi. Nah, tapi kita nak royak dengan orang panggil benda yang apa ni, kiokong dengan dia terung tu dua. Hak lain tu buat benda lain tapi dapat sambil lain. Ataupun untuk nak ampun dosa betul-betul, nah, maka daripada dua perkara. Yang pertama ialah dengan istighfar, nah, dan yang kedua dengan taubah. Dan dua-dua ni kita semua berhajat kepada kedua tu sama-sama ya. Nah, saudara semua, yang sebenar pun yang nak ampun dosa tu duk tunggu-tunggu setiap masa. Pagi tunggu sampai petang, maghrib tunggu sampai cerah. Dan lagu tu lah setiap hari. Sampai kepada minggu, sampai kepada bulan, sampai kepada tahun, begitulah. Allah yang Maha Pengampun, Maha Terima Taubah, duk tunggu-tunggu hamba dia yang nak minta maaf kepada dia. Dia tunggu apa tu? Tunggu nak terima. Tunggu nak ampun dosa dan nak terima taubah. Itu benda hak sebenar. Sebagaimana Tuhan sendiri cerita dalam Quran. Dan suruh Nabi bagi tahu kepada umat dia pula dalam hadis-hadis yang sahih. Jadi di hari ininya orang yang salah ya tak sejemu Allah. Orang yang berdosa ni ya tak se minta ampun dengan Allah. Tak se bertaubah kepada Allah. Padahal dia ada dalam kesalahan tu. Maka kesalahan ni jika luput masa nak kai tak boleh dah. Nak ubah tak boleh dah, nak baiki tak boleh dah. Jikalau luput masa. Maka di sana banyak Tuhan cerita kepada kita dalam ayat-ayat Quran, dia cerita tentang orang yang luput masa. Nah, maka dia banyak-banyak dan bersungguh-sungguh minta kepada Allah. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Kami dengar dah, kami lihat dah. Sungguh seksa ada. Kalau gitu ya Allah, kami sesat dah. Kami buat banyak salah. Banyak kami buat salah. Kalau gitu, farji'na na'mal. Maka kembalilah kami ke dunia semula. Kami tak sebuat dah kesalahan. Kami tak seduraka dah kepada kamu. Daripada halus sekali kepada besar sekali, kami tak sebuat langsung dah dosa. Nah, bahkan kami nak buat baik. Kami nak buat semua kau suruh. Nah, daripada halus sekali kepada besar sekali. Sekadar kami kuasa, kami nak buat supaya kami selamat daripada api neraka. Kami yakin dah ya Allah, minta. Tapi minta yang tak diterima oleh Allah. Minta yang tidak berlaku berubah. Walau dia teriak, tumbuk air mata jadi darah sekalipun, tak diterima doa dia. Dalam ayat yang lain, Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Ya Allah, kembalilah kami ke dunia semula, kembalilah. Supaya kami nak kembali ke buat amal soleh kami tinggal dulu, kami tak buat. Nah, maka tu kata kalla dah luput masa dah. Sebab tu saudara semua, pintu istighfar Tuhan buka untuk nak terima dan nak ampun dosa kita. Pintu taubah dibuka di hadapan kita untuk nak terima taubah kita. Nah, belum roh siapa ditekak dan belum matahari nak jatuh. Lepas tu belum habis nyawa. Maka saya dan saudara semua masih ada peluang nak buat benda ni. Dan Allah yang Maha Pengampun, Maha Terima Taubah, dok tunggu kita 24 je. Jika kira je, padahal Tuhan tidak ada masa atas Tuhan. Tapi kita kira undang kita atas dunia ni. Sentiasa tunggu nak terima kita ni setiap masa. Tapi kita ya yang tak ada berasa nak minta ampun daripada Allah. Tapi kita saja tak berasa nak taubah kepada Allah. Sebab apa saudara semua? Sebab kita ada penyakit. Sebab hati kita terlalu cemas, terlalu kotor dengan dosa-dosa maksiat yang gelap, menggelapkan mata hati kita. Waktu kita tu lalai dan terlupa akhirat. Dosa banyak tak ada bahasa kata berat, dan tak bahasa bimbang, tak bahasa takut, tak ada bahasa penting apa, bahaya apa, tak bahasa. Tetapi sebaliknya pula, jika kalau orang iman kuat, iman sehat, kata dosa banyak, satu dosa pun dia tak menyerah tidur dah. Bahkan kadang-kadang tak berdosa pun, tapi dia pergi buat benda hak tak sepatut buat. Tu pun dia bayar kifarat dah. Dia sedekah habis harta dah, supaya Tuhan maaf ke dia. Di atas dia tinggal benda baik, mai wah tak baik, walau benda tak apa berdosa lagi. Misal kata Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, diriwayat bahawa suatu hari ini dia luput sembahyang asar berjamaah. Dengan sebab, ada sebab, tak tahu sebab berapa. Tapi cerak, bukan sebab yang buat maksiat, bukan cerak. Sebab yang harum. Tapi waktu dia luput tak ada jemaah. Dia sembahyang, tapi sembahyang tak jemaah. Maka dengan sebab ni ya, sebab dia luput jemaah ni, dan luput kelebihan, sembahyang tak berdosa pun. Tapi walau begitu pun, orang yang iman kuat, dia rasa kata dia salah dengan Tuhan. Sebab Tuhan suruh buat hak ni, dia pergi buat hak ni. Sebab tu tanah dia sekeping, dia wakafkan Allah Subhanahu Wa Taala supaya apa? Supaya bayar kifarat kesalahan yang dia berasa salah terhadap Allah. Walaupun tak berdosa lagi. Itu orang iman. Saudara semua. Sebab tu di hari ni, Tuhan sentiasa tunggu kita. Maka kita duduk ada dalam 10 akhir Ramadan, dan dalam bulan Ramadan ni, perlu besarlah yang kita kena buat benda ni. Sebab jika tak boleh buat pada bulan Ramadan, bulan lain payah lagi nak buat. Jika tak boleh buat pada 10 akhir Ramadan, masa lain lebih payah lagi kita nak buat.
Sebab tu ambil peluang ni saudara semua, usahalah buat kita berasa nak minta ampun dengan Allah tentang kesalahan yang kita buat. Berasa nak kita taubah kepada Allah tentang dosa yang kita buat. Saudara semua. Maka daripada dalil yang bagi tahu kepada kita, kata Tuhan ni dia tunggu-tunggu kita sebab nak ampun dosa kita. Dia katakan, ya ibadi, wahai hambaku semua, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Kamu ni sentiasa deraka kepadaku, buat benda aku larang dan tinggal aku suruh ni siang dan malam, malam dan siang. Waktu siang hari pun kamu buat, pada malam pun kamu buat. Ai daripada maksiat dosa-dosa. Lepas tu wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Maka Tuhan royak we kita hamba ya tahu belaka. Kata aku ni Tuhan Maha Pengampun lah. Aku nak ampun dosa kamu nah. Yang kamu ada kesalahan tu. Nah, kalau gitu kamu ni ada kesalahan siang malam, kamu buat dosa dan kamu tahu kata aku ni Maha Pengampun. Kalau gitu fastaghfiruni aghfir lakum. Maka wahai hambaku semua, mintalah maaf daripada aku ni, aku nak maaf kepada kamu. Mintalah ampun daripada aku ni, aku nak ampun dosa kamu. Allahu akbar. Kelih Tuhan murahnya. Ya hak sebenar kita hak salah ni kena pergi cari. Kalau kita tak pitu Tuhan minta maaf, Tuhan tak maaf pun. Tak maaf lagi lah ni. Apa salahnya Tuhan? Sebab kita yang salahnya. Tuhan tak maaf, tak salah dia. Nah, mari semula. Hari ni tak pasal nama ahli, tak ada arum, misal kata. Nah, yang kedua, tak maaf. Yang ketiga, tak maaf. Kena pergi situ sebab kita kena pergi situ. Sebab apa? Sebab dia Tuhan tak maaf, kita diseksa. Maka kita takut kena seksa. So kata seksa, buta dunia ni ya. Jikalau kita ni tak sengaja, tak sekalian ataupun silap faham, nah, orang mati dengan kita. Seorang tu mati dengan sebab kita, misal kata. Lepas tu orang mati ni dalam undang Islam, misal kata kita duduk dalam undang Islam, kena bunuh balas. Kena bunuh balas. Maka kita ni ke Allah kasih ke nyawa kita, saya ke diri kita nak hidup lagi. Allah gi lepas gi minta maaf. Dia tu maaf kita. Kita ni pangkat tak kena bunuh. Lepas tu bayar saja ya. Bayar pun yang minta maaf, biar maaf kita juga. Bayar tak banyak, bayar gitu-gitu ya. Dia kata, mari semula. Gi tak kita? Gi pula ya tak? Mari lusa pula. Gi. Asal ya maaf je, buat belaka kita ikutlah. Jikalau dia suruh menyaku. Jika dia suruh orang panggil pun aku ai. Jikalau dia suruh hungar, nyawa kan nyawa. Nah, tu. Lepas tu bagaimana dengan seksa neraka? Allah. Tak boleh nak banding dua tu. Sebab tu orang kafir ni Tuhan cerita di akhirat kelak, dia tak ada nak ke syurga dak kali. Yang penting dia selamat daripada neraka ya. Dan dia minta dengan Tuhan pula nak jadi tanah ya. Ya laitani kuntu turaba. Mudah-mudahan jikalau aku jadi tanah seperti binatang tak ni. Comel bakalah syurga tak ada nak kali. Nak selamat daripada neraka tu ya. Nah. Tapi Tuhan tak, saudara semua tak. Tak payah kali Tuhan. Allah Akbar. Tak payah. Bukan pergi jemur pak leh, tak pasal nama hari ni mari semula. Tak. Bukan tunggu kita. Lepas tu panggil pula. Hei hamba-Ku. Nah, setiap malam. Setiap malam. Bopi yang masuk suluh akhir, ambil pukul 2, dekat pukul 1 ke 1:30 kita kata, mari tapak orang bersubuh ni. Tuhan ada lahun-lahun. Nah, tak ada ke hamba-Ku yang berdosa nak minta ampun daripada aku nak ampun dia ni, ada ke tak ada ke tak hamba-Ku yang buat salah besar nak taubah, aku nak terima taubah dia ni, ada ke tak hamba-Ku begitu? Ada ke tak hamba-Ku doa, aku nak terima doa dia ni? Ada ke tak hamba-Ku yang sakit
minta nak usia, aku nak mesiakan penyakit dia. Ada ke tak hamba aku yang susah, minta tambah rezeki, aku nak bagi rezeki ke dia. Ada ke tak, begitulah siapa orang bersubuh. Lepas tu bukan sehari seumur hidup dak, bukan sehari les setahun dak, bukan sehari les sebulan dak, bukan sehari les seminggu dak, bahkan setiap hari. Allahu Akbar. Banyak mana Tuhan kasih kita, banyak mana Tuhan buka pintu kepada kita. Tapi sebab apa kita tak pergi? Sebab apa kita tak minta maaf? Nah, saudara semua, sebabnya gini. Sebab kita tak berasa salah. Di hari ini punca besar yang sekat kita, waktu kita tak berasa nak minta ampun daripada Allah dan tak berasa nak taubah, minta Tuhan terima taubah kita, Tuhan ampun dosa kita, sebab kita tak berasa kata kita salah. Kita tak berasa kata kita ni dosa banyak, berhajat kepada bersih. Walaupun kita yakin kata kita buat dosa, tapi tak nak berasa bahaya gapo. Nah, kadang-kadang lalai tak ingat pun kita buat dosa, padahal tu buat semua. Tu. Itu sebab tu. Sebab tu kita tak takut. Kita tak dengar orang dirayahan neraka, maka tak takut. Nah, sebab tu saudara semua, tangga yang akan waktu kita pergi kepada minta ampun dengan Allah, waktu kita nak taubah dengan Allah, tak dapat tidak kena ada benda ni. Apa benda ni? Kita kena mari hisab, mari hitung dosa kita. Mari kira. Tempat teraduk seorang diri, cek. Lepas mari dah. Hari ni aku umur berapa? 30 tahun. Lepas hari tu, ketika umur 29 aku buat gapo atik. 28 buat gapo atik. Kemarin buat gapo, minggu lepas buat gapo, sebulan lepas buat gapo. Dosa tu bertanda tanda. Allah banyaknya saudara semua. Nah, maka kita tahu dengan lagu ni lah, waktu kita tu bahasa nak taubah, waktu kita bahasa nak minta ampun dengan Allah. Lebih-lebih lagi learning ni, dan kebanyakan orang Islam bangunlah malam. Sebab apa? Nak makan sahur. Maka comel lah masa tu. Masa tu ada tanya-tanya, ada kedak hamba aku, ada kedak hamba aku, ada kedak hamba aku, nak minta ampun aku, nak ampun, nak taubah, nak terima taubah dia, nak mau rezeki aku nak bagi, nak sia aku, nak usiakan penyakit, nak tu aku wi ni. Kena masa tu dah. Maka kita bangun belum makan sahur sikit ya. Kita makan pukul apa? Makan pukul 4. Bangun pukul 3.30. Patut minta ampun dengan Tuhan. Ambil air semaya 2 rakaat. Nah, itu dia. Maka minta ampun dengan Allah. Sore diri kita. Minta dengan hati, minta dengan perasaan. Jangan minta dengan mulut. Tu. Maka dia boleh buat lagu ni. Tuhan ampun selalu dah. Tuhan nak tunggu-tunggu nak ampun je. Kita je kena pergi cari. Dia tunggu kita je. Nah, bahkan ada hadis satu lagi sangat comel saudara semua. Dia katakan, ya bena Adam, hei anak Adam, lau balagat dhunubuka ananas sama thumma astaghfartani ghafartu lak wala ubali. Allah, Masya Allah, comel hadis ni. Wahai anak Adam, jikalau dosamu terlalu banyak, jikalau ambil surat amalan jahat, amalan dosa yang membuat ni segebar-segebar, maka mari tindih daripada bumi, nah, maka sampai ke langit semua dosa belaka. Siapa yang buat dosa perkara tu? Tak ada orang, tak ada manusia buat dosa perkara tu. Lebih-lebih lagi kita umat Nabi Muhammad ni, umur yang pandai ni, kau payah lagi lah nak berlaku lagu tu. Tapi Tuhan membalarahkan, jikalau ada gitu sekalipun, jikalau ada seorang manusia, tak kira lah siapa pun, yang dosa terlalu banyak sampai tahap tu, segebar surat amalan jahat, segebar apa? Segebar surat amalan ni mata kelih. Bukan sama besarnya getah keping yang kita duk tulis tu, dak. Mata kelih besarnya. Nah,
Lepas tu tulis keping habis, keping yang kedua. Gitulah. Maka tindih sampai ke langit semua dosa belaka. Lepas tu famastaghfartani. Kemudian wahai anak ada mung sesal, mung mengaku salah, minta ampun daripadaku. Apa tu dia kata? Ghafartu lak wala ubali. Aku ampunkan semua, aku tak kira apa. Nah, Tuhan kita murah. Tuhan kita Maha Pengampun. Nah, Allahu Akbar. Lepas tu apa lagi yang duk sekat kita buat kita tak berasa nak minta ampun daripada Allah. Saudara semua, rugi besar. Nah, lepas tu kita yakin ke tak? Kata esok kita nak hidup lagi. Siapa yakin? Kata dia akan hidup siapakah dapat raya ramai-ramai? Tak ada siapa yakin. Tak ada siapa yakin. Sebab apa? Sebab orang hak berasa lagu tu banyak mana hidup mati. Berasa kata dia boleh repang raya. No, Ramadan pun tak masuk lagi mati dah. Duk cita-cita oleh utak. Nah, anak raya dengan anak-anak lah tahun ni, anak klik belakang dah ni. Nah, belum dah ni anak duk ke Malaysia, duk kerja, duk gapo. Ni anak klik, alhamdulillah mujulah tahun ni boleh raya dengan anak. Nah, tak ada masuk Ramadan lagi mati dah. Siapa yakin? Tak ada siapa yakin seorang hamba. Sebab tu bimbang takut berlaku benda tu dalam keadaan kita tak minta ampun dengan Allah. Ini bahaya. Takut berlaku benda tu kita masih tak taubah lagi dengan Allah. Ini bahaya. Sebab tu saudara semua segera. Cepat. Selalu dah. Tak kena tunggu masa lain dah. Malam ni selalu dah malam ni. Kita minta ampun dengan Allah. Kita bertaubat kepada Allah. Nah, tentang dosa hak lepas mari dah. Saudara semua, Tuhan Maha Taubah. Tuhan terima. Saudara ingat ke tak? Dan saya rasa hak dengan saya ni boleh hadi biasa dengar belakang dah. Tentang satu kisah hak Nabi cerita kepada kita ramai-ramai. Dan hadis sahih pula dah tu. Nah, tentang seorang lelaki yang banyak bunuh orang. Nah, masa dia hidup dulu. Nah, siapakah beratus orang yang dia bunuh. Nah, tu. Tapi belakang hari itu dia sesal. Lepas tu dia taubah dengan Tuhan. Taubah yang benar-benar sesal. Nah, maka lagu tu sekalipun Tuhan ampun lagi dosa dia. Apa? Ada kedak orang kita ni, orang Islam kita ni yang bunuh orang sampai 100 orang, ada kedak? Saya rasa payah nak cari. Nah, dalam masyarakat kita 3 wilayah, saya rasa tak ada lah. Tak ada orang bunuh orang sampai 100. Maka bunuh seorang pun kadang-kadang nakal pula nakal. Bagaimana bunuh 10 orang? Bagaimana bunuh 20 orang? Bagaimana bunuh 100 orang? Tetapi pintu taubah dibuka. Maka ya taubah dengan Tuhan. Umat dulu Nabi cerita kepada kita. Maka Tuhan terima taubah dia. Dan dia jadi ahli syurga. Kalau gitu, kita jangan bodoh daripada orang itulah. Kita lebih sikit daripada dia dosa. Lagi pula kita umat Nabi Muhammad pula, umat yang lebih mulia daripada umat Nabi dulu. Maka okat kita nak butung lebih banyak daripada dia. Tuhan nak terima taubah kita lebih banyak daripada dia. Sebab tu segerakan pintu dibuka di hadapan kita setiap orang. Saudara semua. Ya, saya sama ya, nak umur panjang. Tak saya mati lagi, nak hidup panjang lagi. Dia boleh nak anak besar belaka, nak rumah tangga belaka, nak dapat cucu pula, nak kelis cucu. Lepas tu nak kelis cucu berjaya pula. Panjang lagi umur kita. Itu hak kita nak. Tapi benda yang berlaku sungguh tu tak tahu. Boleh jadi berlaku seperti kita nak. Boleh jadi tak begitu. Nah, wallahu a'lam. Tapi kita ni kena siap sedia semua. Sebab apa? Sebab tempat hidup kita yang sebenar bukan di sini. Tempat hidup yang sebenar kekal abadi, tak ada jumpa hari mati, tak ada, ialah di akhirat kelak. Sebab tu orang butung akhirat, orang itulah butung sebenar-benarnya. Saudara semua, kalau gitu Tuhan tak buat kira.
Tuhan tak fikir banyak. Tuhan tak ada orang panggil pocket lekit noida. Banyak mana dosa kita tak kira, minta saya. Kita akad tangan manja dengan Tuhan, menangis sesal, minta ampun, dapat ampunan dah. Allahu akbar. Tak ada dah Tuhan sebagai Tuhan kita, seperti Tuhan kita tak ada. Tak ada dah Tuhan seperti Tuhan kita, tak ada. Sebab tu ada hadis yang satu lagi comel. Hadis qudsi juga Nabi kata Tuhan kata, ya bani Adam, khalaqtuka biyadayya. Hei anak Adam, aku menjadikan kamu dengan kuasa aku. Wa rabbaituka bi ni'mati, dan aku membesarkan kamu, mendidikkan kamu dengan nikmat aku. Makan ni daripada kukui kamu. Semenjak muhaluh, nah, aku minum susu ibu kamu. Lepas tu muka pandai makan tepung yang mudah kunyak lu makan ni yang tak kerah. Lepas tu gigimu tumbuh. Nah, muka besar. Kalau gitu, besarmu tu dengan nikmat aku. Nikmat minum, nikmat makan, nikmat apa semua. Lepas tu, wa anta ta'sini. Tetapi dalam masa yang sama, mu ni durhaka kepadaku. Duk buat banyak benda aku larang. Duk tinggal banyak benda aku suruh. Tapi fa in raja'ta ilai qabiltuk. Allahu akbar. Tapi bila masa sahaja yang kembali kepadaku, kamu sesal dan aku salah tentang perbuatan kamu yang kamu buat, kamu tak syukur, lepas tu kamu paling lawan aku pula, tinggal aku suruh, buat aku larang, berlaku kepadaku, tapi kamu sesal, kembali mai kepadaku minta ampun. Nah, aku ampunkan. Maka dia kata, fa aina tajidu rabban mithli? Maka di mana lagi mu nak jumpa Tuhan seperti ni? Tak ada dah. Tak ada cari, tak ada dah. Murah seperti ku tak ada. Maha pengampun seperti ku tak ada. Nah, kalau gitu bertuah cara mana dah menjadi hamba aku ni? Kalau gitu, kenapa tak minta maaf? Kenapa tak minta maaf? Nah, Allahu akbar. Saudara semua, clear. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Inna syaitana qala. Sesungguhnya syaitan kata, iblis kata, laknatullahi alaih. Kata apa? Ya sumpah dengan Tuhan. Wa izzatika wa jalalik wa izzatik ya Rabbi, dengan kehebatan kamu, dengan kemuliaan kamu ya Allah, la abrahu ughwi ibadak ma damat arwahuhum fi ajsadihim. Dengan kemuliaan kamu dan kehebatan kamu ya Allah, aku sentiasa nak menyesatkan mereka itu, ai hamba-hambamu daripada anak cucu Nabi Adam, selama mana roh-roh ada dalam jasad. Ai selama mana anak cucu Adam daripada hamba-mu tak mati, duk menyawa lagi, selama itulah aku nak tipu dia supaya dia tak sampai kepada syurga, supaya dia jatuh dalam lubang neraka dan diseksa dalam neraka sekali dengan aku. Itu ya sumpah dengan Tuhan. Sungguh lagu tu sungguh. Nah, dia tak ada biasa lemah pun, tak biasa habis semangat, tak biasa suai. Dah semangat semua, sungguh semua nak tipu anak cucu Nabi Adam. Kita mau ni. Nah, ni syaitan kata, Nabi kata. Bo syaitan kata lagu tu, gapo Tuhan jawab? Gapo Tuhan jawab? Dia kata, faqala rabbu tabaraka wa ta'ala. Maka Nabi kata, bo syaitan kata lagu tu, Tuhan jawab. Wa izzati wa jalali, dan kemuliaanku dan kehebatanku dan kemuliaanku, la azalu aghfiru lahum mastaghfaruni. Lah mu cakap agak, dengan kehebatan dan kemuliaanku, aku sentiasa nak ampun dosa mereka itu daripada hamba aku, selama mana mereka itu duk minta ampun daripadaku.
Allahu akbar. Bukan kata hari ni aku ampun, muak pula aku tak ampun dah. Tak gerti mu ni. Dak begitu tu kita. Mu ni repang tak gerti mu ni. Wak dah wak pula, aku ampun dah. Aku ampun dah. Wak pula. Kalau gitu aku tak ampun dah siapa bila aku tak ampun dah kamu. Mutlajak ni. Adakah tu yang kata begitu? Tak. Kalau kita sungguh anak kali tak kerti, maaf mula-mula. Curi pula barang, maaf yang kedua. Yang ketiga tak maaf dah, tamak tubik ludah kita. Kita lagu tu. Walau baik cara mana pun manusia ni, dia ada ulek dia buat lagu tu. Dia tak hormat dah. Dia tak jaga dah. Tak maaf apabila-bila dah. Tapi Tuhan dak. Tuhan kata, hei syaitan, mu nak tipu, lah ikut mu cakap lah. Jadi hamba aku ni mu tipu cara mana pun, selama mana dia duk minta ampun daripada aku, dia minta maaf, aku maaf semua. Tak ada hari aku tak maaf, tak ada. Alhamdulillah, Tuhan Maha Pengampun. Alhamdulillah, Tuhan Maha Murah. Tu. Sebab tu syaitan ni kadang-kadang nengung dia. Tumit pasir tak rebu tu atas kepala sendiri. Tak nak apa tu? Tak nak duka cita dah, sedih hati, sakit hati. Sebab apa? Sebab anak ada yang dia duk tipu ni. Siapakah boleh buat dosa, Allah buat dosa ni buat. Ni dosa ni buat, dosa ni buat, dosa ni buat setiap hari. Pagi buat, tengah hari buat, petang buat, malam buat, tengah malam buat, nak curah pun buat. Siapakah dosa ni? Seperti bukit bukau, banyak dan besarnya. Tapi sekali mata minta apa dengan Tuhan? Tuhan apa kan? Sun kosan. Allah sakit hatinya. Ya, sakit hati sungguh. Sebab kita dah. Dah aku air. Aku air mari pak kosan air. Tumbuh lebih. Allah ngaletih ngah susah. Duk usaha ni bukan main. Susah, letih, penatnya. Tiba-tiba tak ada benda. Ni pun supa. Dia berasa kata, anak ada aku tipu ni. Celaka dah. Tiba-tiba kosong dosa. Allah bertuah lagi. Tipu pula. Minta apa pula? Kosong pula. Allahu Akbar. Saudara semua. Kalau gitu, hak nak di kitanya, mengadak Tuhan ya. Pergi jemur Tuhan ya. Semaya 2 rakaat. Sunat 2 rakaat. Sunat taubah. Lepas maya pak pergi wasbah. Astaghfirullah. Ya Allah, apa dosaku ya Allah. Ya Allah, apa dosaku ya Allah. Ya Allah, apa dosaku ya Allah. Kita yang bukan orang Arab, kita yang tak faham bahasa Arab, saya kata bahasa Jawi lebih baik daripada kata bahasa Arab. Kita yang tak pandai Arab ni, kita yang tak faham makna ni, di antara kita kata astagfirullah dengan kita kata ya Allah ampun dosaku ya Allah, ya Allah ampun dosa saya kata ni lebih baik. Kata apa? Kata ya Allah ampun dosa saya ya Allah, ya Allah ampun dosa saya ya Allah. Kata ni lebih baik daripada kata astagfirullah. Malaikat orang faham makna, orang gerti, tak apa, dia kata astagfirullah pun tak apa. Sebab apa? Kita nak kata dengan hati. Kita nak kata dengan perasaan. Bukan kata apa hati dia kata astagfirullah. Hati berat. Sebab apa? Tak gerti makna. Maka tak sampai hajat. Tak sampai maksud. Tapi jika kita kata ya Allah ampun dosa saya ya Allah. Leh hati, leh otak gambar dosa tu. Dosa ni. Ya Allah ampun dosa saya ya Allah. Ya Allah ampun dosa. Doleh. Wasbah. Ya Allah ampun dosa saya ya Allah. Ya Allah ampun dosa saya ya Allah. Ya Allah ampun dosa saya ya Allah. Ya Allah ampun dosa saya. Gitu. Allahu Akbar. Manisnya kalimah ni saudara semua. Comelnya bagusnya kalimah ni. Kata hak ni. Sah katalah astagfirullah tu. Walau boleh kata mana tulah ya, tapi hak ni lebih lazat. Lebih sedap lagi ke hati kita sebab kita faham makna dia. Saudara semua, cuba terus buat malam ni. Bangun awal sikit. Bangun pukul 2.30. Bangun pukul 3. Lepas tu semaya 2 rakaat. Lepas tu pergi wasbah. Ya Allah, taubatlah ke saya ya Allah.
Kurnialah nikmat taubah ke saya, ya Allah. Saya boleh taubah. Ya Allah, apa dosa saya, ya Allah, yang sangat banyak, ya Allah. Tak habis nak bila, ya Allah. Lama hari saya buat tu, buat ni, saya buat semua. Dan tu, buat tu, saya tak ada lawan apa, ya Allah. Saya tak ada hina apa perintah kau, ya Allah. Saya tidak melekeh pun, tapi saya Allah ke nafsu. Saya tertipu oleh syaitan, ya Allah. Ampun dosa saya, ya Allah. Ampun dosa saya, ya Allah. Ampun dosa saya, ya Allah. Ampun, ya Allah. Ampun, ya Allah. Ampun, ya Allah. Nah, itu lagu tu. Saudara semua. Allah. Comel sekali je kalau boleh buat lagu tu. Nah, tu. Lepas tu, tak buat. Lain nak buat bila? Nah, sebab tu, segera buat. Nah, malam ning tahu dah saudara semua. Nah, orang tak ramai dengan kita ni, 40 orang lebih ya. Tapi kita dengar ni, suruh anak kita buat lagu tu. Suruh adik kita buat lagu tu. Nah, suruh suami kita buat lagu tu. Suruh isteri kita buat lagu tu. Suruh ibu bapa kita buat lagu tu. Cuba kita buat. Jika buat sungguh, bangun pagi Isyak, saudara semua terima kasih ke saya. Berasa manis iman, berasa dekat dengan Tuhan. Pada buat lagu tu, pada galik, air mata menilih. Dan air mata menilih, Allah. Itu tanah air Tuhan terima dah. Tuhan terima dah. Bahkan jika air mata menilih sesal sungguh daripada kesalahan, belum nak kata ya Allah ampun, kata Tuhan ampun dah saudara semua. Tapi katalah, lepas tu gambar lewat kita dosa tu. Ya Allah ampun. Lewat dia ingat dosa. Ya Allah ampun dosa saya, ya Allah. Ya Allah ampun dosa saya, ya Allah. Ya Allah ampun dosa saya, ya Allah. Ulek. Nah, siapa masa orang makan sahur? Saudara semua. Nah, terbaik ha. Tak jaga bangun awal sikit, tak mati pun. Nah, bangun hari awal sikit, cukup tidur esok dia tidur lagi. Bangun hari awal sikit. Nah, jadi hamba tu yang terbaik sekali. Tak biasa buat lagi aku lagu ni. Nah, kan nak ciwik aku nak buat Aku nak kecak manis iman lagu mana? Ada bentuk rakyat tu. Buat saudara semua. Allahu akbar. Kalau gitu saya dan saudara semua semua berhajat kepada benda ni. Berhajat kepada ampunan daripada Allah. Sebab kita ada dosa belaka. Sebab kita ada dosa belaka. Sebab kita ada salah belaka. Tidak ada anak cucu Adam yang tidak ada salah. Nah, yang lain pada Nabi. Maka kita bukan Nabi. Sebab tu kita ada kesalahan. Kita ada dosa. Maka kita kena bersih. Nah, belum sampai hari kita nak berdiri depan Tuhan. Sama-sama sore. Dan hari itu Tuhan akan tanya satu persatu daripada perbuatan kita. Maka jika kita pergi dengan bersih, maka bertuahlah kita. Dia tak bersih, sudahlah, bimbanglah, nyanyolah. Baik saudara semua. Tapi satu lagi yang nak sapanya, dosa ni ia terbagi kepada dua bahagian. Kena ingat baik-baik. Dua bahagian. Dosa di antara kita dengan Allah dan dosa kita dengan manusia. Maka hak Tuhan duk royak tu, siapa puasa Ramadan dalam keadaan berimeh, dia tahu ia berimeh kata Tuhan aku fardukan puasa ni, maka ia puasa kerana tunai perintahku dan lobo-lobo pahala daripada aku, ayat ikhlaskan aku. Orang ni puasa lagu ni diampun semua dosa lepas hari dah. Dosa apa tu? Dosa di antara dengan Tuhan. Adapun dosa yang anak ada tak diampun. Tak ampun lagi. Dosa dengan anak ada Tuhan tak ampun selama Tuhan tak maaf. Selama mana kita tak minta halal. Selama mana Tuhan dia tak halal. Selama mana Tuhan dia tak halal dan tak maaf, selama tu dosa tu dah ada. Walaupun kita minta maaf dengan Tuhan, tak jadi, tak cukup, tak sempurna lagi. Dosa kita dengan Tuhan tak ada masalah. Hak tu kita minta maaf, Tuhan apa halu dah. Jikalau hak Tuhan, tak sakut apa-apa dengan anak ada. Tapi jika sakut apa dengan anak ada, mesti kita kena minta maaf dengan anak ada dulu. Hak ning lah Nabi diriwayat kita saudara semua ni. Nabi kata, siapa-siapa yang pernah buat zalim kepada saudara ya, maka mintalah wigi minta halal segera sebelum nak mati. Jangan usapa hari mati dulu dalam keadaan dia ni ada buat salah dengan saudara. Sebab apa? Sebab dia mati dulu gak tak ada minta maaf, tak ada minta halal, dia kena bayar di akhirat. Dia kena bayar di akhirat. Akhirat esok bukan bayar dengan minta maaf. Hei minta maaf nah, tak ada dah. Hei halal aku
Aku buat salah kamu dulu. Tak ada dah. Akhirat bayar so ya. 1 ใน 2 bayar 1 ใน 2. Emo bayar dengan pahala jika pahala kita ada dan tak habis. Tapi jika pahala kita habis, nah dia ambil dosa mari kita. Ambil dosa je mari kita sekadar kita buat salah ke dia. Maka pada galik orang yang kena bayar hutang di akhirat esok dengan pahala ataupun terima dosa, maka dia akan bayar dengan pahala dia dulu. Selama mana pahala dah ada, bayar habis orang. Orang ni mai pula, bayar habis, ni mai pula bayar. Tu. Tapi apabila habis pahala orang lain mai apa? Mai dosa. Maka dia pikul dosa, turun dalam neraka. Sebab tu Nabi kata apa? Di sana ada hamba-Ku yang papa. Hamba-Ku yang papa ni orang panggil apa? Nabi kata di sana ada manusia yang paling papa daripada umatku. Manusia yang paling papa daripada umatku ni ialah tak dunia dulu ia semaya tak tinggal-tinggal. Ia puasa Ramadan, ia keluar zakat, ia buat haji, buat umrah, ia sedekah banyak, ia buat baik, ia baca Quran, ia gapo. Tapi ia buat nyanyi, buat zalim ke orang ni, dia rapah harta orang ni, dia pukul, dia kata orang ni, dia maki orang ni, dia hodoh orang ni, buat ini ke orang ni, banyak. Maka di akhirat kelak, tak dunia dulu ia tak minta ampun, tak minta halal. Akhirat esok, ia ni mai pahala. Bayar kena bayar dengan pahala. Bayar ke orang ni, orang ni mari bayar habis, orang ni mari bayar habis, orang ni mari bayar habis, sampakah habis dicing pahala dia. Pahala semaya habis, pahala puasa habis, pahala zakat habis, pahala haji umrah habis, pahala sedekah habis, pahala semaya tarawih, pahala baca Quran habis dicing. Tapi hak yang buat zalim tak ada lagi. Maka mereka itu mari tahu dosa ke dia. Akhirnya ambil dia serta dosa dicapak dalam neraka. Sebab tu saudara semua ingat baik-baik, dosa kita terbagi pada dua. Hak kita dengan Tuhan minta maaflah. Minta istighfarlah, taubahlah. Malam ni dan Tuhan apa haludah. Tuhan terima haludah. Kosang haludah tu. Nah, tapi hak kita dengan hamba Tuhan, kita dengan manusia ni ingat dengan siapa? Dia minta halal, dia minta maaf. Nah, masa kita hidup ni tak tahu nak mati bila. Segera ingat itu mari. Dengan siapa dia ku balas kelahi, dengan siapa dia ku buat zalim, dengan siapa dia ku buat salah. Nah, dia panggil. Kalau ada tak tahu duk mana, kita kena tolong minta maaf ke dia. Ya Allah ya Tuhanku, ampunlah dosa aku buat salah ke dia dulu. Ya Allah, semualah ya Allah. Kamu apalah dosa-dosa manusia semua yang kuat salah, yang aku nak bagi maaf kat dia sebab dia mati dah, tak tahu hidup mana. Buat lagu tu. Jadi yang pertamanya kena usaha cari dulu. Jadi kalau ada hari minta halal, hari minta maaf. Kalau duit kita ambil aja hari bayar kelek. Dia nak duit nak bayar kelek. Dia halal tak ada masalah mujur ya. Ya maaf tak apa. Tapi kalau duit tak ada, mati dah ataupun tak tahu hidup mana, nah kita kena berdoa dengan Tuhan, Tuhan apun dosa ai, tolong minta maaf ke dia. Mudah-mudahan dengan sebab kita minta maaf ke dia ni akhirat esok ya maaf kita. Gitu ya, harap-harap gitu. Saudara semua. Allahu akbar. Nah, kalau gitu kesimpulannya lagu-lagu mana kita kena dapat maghfirah daripada Allah. Kita kena dapat ampunan daripada Allah. Nah, itu dia. Sama ada dosa di antara kita dengan Tuhan sahaja ataupun kita dengan hamba Tuhan. Kalau gitu kita bisa bersihkan. Nah, lebih-lebih lagi kita berada dalam musim yang mulia, masa yang paling mahal, paling harga 10 akhir Ramadan. Nah, supaya kita selamat. Maka jika kita sunyi daripada dosa, kita bersih, maka tak ada tempat bagi kita malaikat syurga satu saja pada Rasulullah. Nah, itulah dia panggil apa? Sebanyak dari muzakarah kita pada petang ni, insya-Allah kita dapat manfaat bersama. Nah, maka masa yang tinggal lagi ni saya nak clear pada soalan jika ada dan boleh jawab saya jawab insya-Allah. Nah,
Baik, bagi siapa yang ada soalan nak tanya boleh. Yang kita boleh jawab kita jawab insya-Allah. Baik. Maka daripada soalan yang apa ni ditanya dalam messenger tadi, tak ada apa tak ingat. Dia kata orang hak cari orang panggil apa ni nisai madu dah, nisai madu nampeng kai. Nah, kerja dia tu naik maka bahaya benarlah orang panggil kerjaan ini, orang panggil siang banyak-banyak. Nah, kalau gitu siapa daripada perempuan yang ada tok laki kerja lagu ning dah dia panggil apa kasihlah ke dia banyak. Nah, lepas tu dengarlah apa dia kata, taat ke dia. Sebab apa? Sebab kerja dia tu hasib-hasib. Dia panggil tai, dia panggil hidup dengan mati hasib-hasib. Nah, kita klik dalam klip dalam YouTube pada model itu tu bahaya sangat. Pak kayu tinggi pucuk, pak kalau patah jatuh ke mana? Pak mana dia panggil madu lagi, mana benda bisa apa lagi. Allahu akbar. Tapi tak ada kerja dia tu. Nah, sebab tu jika kita ada ayah lagu tu, puncailah dengan ayah kita yang gerbaikan kita. Jika kita ada abai lagu tu, puncailah abai kita. Allahu akbar. Dan jika suami kita lagu tu, Allah kasih banyak ke dia, hormat banyak, patu buat baik seboleh-boleh. Nah, ambil hati, ambil sungguh-sungguh, layan sebaik-baik layan kepada dia. Sebab apa? Sebab dia tu nak boleh sekut dua, boleh kita makan tu tukar nyawa dia. Saudara semua. Allahu akbar. Nah, baik. Kalau gitu hukum lagu mana hukum? Dia panggil halal ke tak? Dah, comel ke tak duit tu? Ya gini saudara semua. Jadi kelihlah dia panggil apa? Nisai madu hak ya gimmick itu tu milik orang ke tak ada milik orang? Nah, milik orang ke tak ke bukan milik orang? Jikalau milik orang, dia ambil dengan tak minta izin, tak minta gapo, hak ni dia panggil apa? Tak halal. Tak halal. Maka dia jual tu, duit yang hasil tu dia panggil haram. Sebab apa? Sebab bukan milik dia. Yang milik orang. Bukan jual apa tak sah. Tak sah jual beli sebab apa? Sebab yang milik hak orang. Nah, itu dia. Tapi kalau dia hutang, tak ada tuai. Nah, tu hak luung, macam gimik hak ni tak ada gapo, halal. Nah, halal tidak ada masalah. Dan kerja dia jual tu pun duit halal boleh makan, tidak ada apa satu jikalau tidak milik sesiapa. Tapi kalau duduk milik orang, duduk pagar orang, hak dia mau duk cara, dia mau buat kita gimik, hak ni tidak boleh jika tuai tak izin. Nah, kalau tuai izin, tak ada gapo halal. Nah, sebab tu kita yang kerja ni pun kena amatilah, kena halusi. Jika duduk pagar orang, minta izin. Nah, kita nak ambil ni kerja kita. Nak ambil ni nak buat jual. Nah, tuan tak ada apa ambil lah. Nah, tempat duduk kita pun aku tak berani lagi ambil. Dia pagar aku tapi aku tak ambil dah, takut tak pandai. Ambil. Tak ada apa. Wisapa sepatut ke tuai dia. Lepas tu bawa pergi kita ambil tu hari panggil dah, hari panggil pos jebur ke dia ataupun setengah jebur. Dan boleh banyak kita beri banyak sikit sagah hati kuat tuai yang beri kita tu. Nah, itu dia. Kalau gitu milik orang dan bukan milik orang. Dan bukan milik orang hak luang tidak ada masalah, tak kena minta izin sesiapa. Tapi kalau milik orang kena minta izin dulu, dia jawi tak apa boleh ambil, dia tak wi tak boleh ambil gitu. Perempuan yang duduk dalam keadaan dalam keadaan uzur, nak semaya tak boleh, nak baca Quran tak boleh. Tidak ada apa, tak ada masalah ke apa. Nak taubah tak mesti semaya. Nak taubah, lelaki pun yang tak ada mai uzur ke apa. Tak boleh semaya, nak taubah lu dah boleh. Tidak ada masalah. Yang pentingnya malam ni kita bangun wi awal, maka kita duduk, lepas tu katuk pita, boleh tak buka pita cerah lah. Duduk sore diri. Lepas tu pergi wastabah. Lepas tu ingat dosa-dosa kita buat hari dah.
Nah, tu dia banyak tak semaya, tak puasa, bercuri. Nah, buat benda tu hak Tuhan larang, tinggal hak Tuhan suruh ingat-ingat. Maka sesal, mari sedih, mari pak bahasa salah dengan Tuhan. Maka minta maaf dengan Tuhan, ya Allah. Dulu itu saya tak berjuru, ya Allah. Banyak saya ngadu kecek dengan Tuhan. Ngaku salah dengan Tuhan. Ya Allah, kalau gitu ya Allah, saya tak kuasa nak tahan seksa kamu ya Allah. Saya ni hamba Engkau, dan Engkau Maha Pengampun. Saya tahulah Engkau Maha Pengampun. Engkau tunggu-tunggu nak ampun dosa kami ya Allah. Maka malam ni saya minta ampun ya Allah, semua dosa saya hari dah ya Allah. Saya lepas ni tak saya buat dah ya Allah. Saya sesal dah. Tu, hak tu ya. Nah, ada dia hak tu ya saudara semua. Perempuan yang ada uzur buat lagu tu tak mesti semaya. Tapi orang boleh semaya dulu comel. Comel semaya dulu kalau orang boleh semaya. Orang tak boleh semaya, nah, duduk tempat gelap, ingat dosa kesalahan kita. Nah, lepas tu minta apa dengan Tuhan, mengadu hal, kecek dengan Tuhan. Ya Allah, hari tu saya buat dosa tu, saya buat salah. Nah, hari tu saya buat tu ya Allah. Nah, saya tahu kata Engkau kelih. Saya tahu tak Engkau tahu. Nah, maka saya ni lepas hamba teruklah, hamba dirhaka kepada Engkau. Padahal saya dah makan nikmat Engkau, dah makan nasi hak Engkau bui, dah makan air hak Engkau bui, duit harta-harta Engkau. Engkau lah yang buat saya sihat, tapi saya tak. Saya ni hamba yang beri ya Allah, yang tak baik ya Allah. Nah, nikmat yang bagi saya makan, tapi saya mengganggukan diri saya untuk buat maksiat ya Allah. Nah, mengadu kecek kata Tuhan lagu tu. Tapi hari ini saya Allah, saya sesal dah. Saya mengaku salah. Nah, maka saya mari jemaah Engkau mau dan nak kepada ampunan Engkau ya Rabb. Maka Engkau maaflah kepada saya ya Allah. Maaflah kepada saya ya Allah, ampun dosa saya ya Allah. Nah, saya biasa dengar Nabi saya cerita di sana umat dulu banyak orang buat dosa lebih pada saya lagi, tapi dia minta maaf dengan Engkau ampunkan ya Allah. Maka saya pun supaya nak kepada ampunan Engkau ya Rabb, maka ampun dosa saya ya Allah. Lagu tu mengadu dengan Tuhan, lepas tu kita minta apa dengan Tuhan. Buat lagu tu saudara semua. Allah. Dan kalau nak buat, saya berita baik belah-belah dah. Nah, bersih daripada dosa, Tuhan kasih kepada engkau. Nah, tu dia. Saudara semua, datang dalam hadis, jikalau hamba yang baik yang berjuruh ni, yang semaya semua buat baik semua ni, dia berdoa ya Allah, Tuhan kata, ya ada gapo hamba aku minta aku nak bagi. Dah, hamba hak berjuruh. Lepas tu hamba hak lebih. Dah, hak duk lebih jauh daripada Allah. Tiba-tiba dia panggil nama Allah, ya Allah. Tuhan kata, apa hamba-Ku? Apa hamba-Ku? Apa hamba-Ku? Minta aminah, minta. Nah, lebih daripada orang yang berjuruh lagi. Tuhan nak ampunnya, Tuhan nak buinya. Allah, butungnya kita jadi hamba Tuhan. Saudara semua. Nah, kalau gitu buat lagu tu. Nah, buat lagu tu. Zakat fitrah, nah, adakah wajib di atas orang yang mati? Jawabnya tidak. Nah, walau dia puasa pun. Nah, lepas tu ia syarat nak wajib keluar zakat fitrah ni, ia kena ada dua masa. Di Ramadan, di raya. Di Ramadan, di raya, baru wajib keluar zakat fitrah. Jikalau dia tak ada, hak mana sah tak wajib keluar. Lagu mana? Misal kata ia pergi mati hari sutai Ramadan, belum jatuh matahari. 29 Ramadan dia mati, lepas asar dia mati. Belum jatuh matahari 29 Ramadan. Lepas tu jatuh matahari, lepas tu nampak anak bulan esok raya. Ia tak ada masa raya. Ia tak ada suaneng hak hari raya. Nah, tak wajib keluar zakat fitrah. So kata mati belum ada puasa, hal nu cerak dah tak wajib cerak dah. Mati lepas puasa pun tak wajib lagi. Nah, tu. Dan juga orang beranak. Bila beranak? Siapa 29 orang beng ngorek, jatuh matahari, buka puasa lah. Beranak budak ni. Tak wajib zakat fitrah juga. Sebab apa? Sebab ia tak ada Ramadan. Dia delik raya saja. Ramadan tak ada. Tak wajib juga. Ia kena dia dua-dua. Di Ramadan pun dia, walaupun start pun tak apa. Nah, wajib lah. Lagu mana start? Ia beranak belum rebe ngorek hari sutai. Misal kata 30 Ramadan. 30 Ramadan hari 30 esok ciak raya. Nah, lepas tu belum orang nak ber, kuah beranak. Belum orang nak ber seminit, kuah beranak tubik daripada perut ibu.
Nah, lepas tu balik orang ber. Dia dua-dua. Dia sikit daripada masa Ramadan, lepas tu dia masa raya. Dia wajib dah. Ayah kena keluar zakat terus tu. Juga orang yang mati lewat sikit. Nah, dia puasa mari pak, lepas tu orang ber ngorek, nah, lepas tu mati dia. Lepas tu dia mau nak bulan. Nah, wajib kena keluar dekat terus dia tu. Sebab apa? Dia wajib keluar, dia tak keluar lagi, dia mati dulu. Wajib kena keluar dia. Tu dia. Dengan makna jika orang tak ada dua-dua belah, dia Ramadan saja, tak ada hak raya, tak wajib keluar. Ataupun dia raya saja, tak ada Ramadan, tak wajib keluar. Orang yang wajib keluar, orang dia dua-dua tu. Faham dah? Tu dia. Baik, maka ni soalan terakhir insya-Allah sebab masa pun dah. Soalan akhirnya zakat fitrah kaitan dengan dai maita, dai niat yang lain. Kita nak keluar zakat terus dengan duit boleh tak? Boleh. Nah, cuma kita niat ya, niat apa? Taklid dia. Aku buat lagu ni aku ikut mazhab Hanafi ataupun ikut ulama kata boleh. Aku nak keluar zakat terus dengan duit, ikut ulama kata boleh. Nah, we gambar benda tu hati kita dulu. Tu dia. Lepas tu keluar zakat niat apa ketik supaya kita niat keluar beras tu ya. Nah, ni aku bayar zakat terus bagi diriku pada tahun ni. Aku bayar zakat terus yang wajib bagi aku pada tahun ni. Ataupun ini zakat terus bagi diriku pada tahun ni. Tu. Boleh. Tetapi belum nak niat tu, wib gamal le otak tu kata apa? Aku keluar zakat dengan duit ni, ialah ikut ulama hak kata boleh. Tu dia. Wib gambar lagu tu dulu. Prop sudah lepas tu buat fikir ke keluar niat biasa. Nah, ni aku beli, dia panggil apa ni? Aku keluar zakat fitrah yang wajib di atas diri aku. Belum keluar. Ni aku keluar zakat fitrah yang wajib di atas isteri aku. Aku keluar zakat fitrah yang wajib di atas anakku yang pertama nama tu, yang kedua nama tu. Gitu. Tapi mula-mula belum nak niat nak keluar tu, kata aku buat lagu ni ikut ulama yang kata boleh keluar dengan duit. Nah, itu saja. Nah, saudara semua masa pernah lewat. Dah selamat buka puasa belaka. Dan Tuhan terima puasa kita belaka, dan Tuhan ampun dosa kita belaka semua insya-Allah, dan Tuhan kurnia taubah kepada kita, dan Tuhan menjadikan kita ahli syurga insya-Allah. Nam subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.